The value of an idea lies in the using of it. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Barisan panel hakim, rakan sepasukan dan para peserta konvensyen Kumpulan Inovasi Kreatif Universiti Awam kali ke-16. Kami dari Kumpulan Pereka mewakili UNIMAS bagi kategori pengurusan akan membentangkan projek Faka Online, aplikasi pengurusan hal ehwal akademik dalam talian. Berikut adalah maklumat organisasi dan ahli Kumpulan Pereka. Bagi pelaksanaan projek, kami telah menggunakan carta PDCA. Kumpulan kami telah menggunakan 3 kaedah untuk mengenal pasti dan analisis masalah iaitu brainstorming, 5W1H dan analisa SMART. Daripada kaedah brainstorming atau pencambahan fikiran, 5 masalah telah disenaraikan. Yang pertama, terlalu banyak pertanyaan pelajar baharu yang tidak berkaitan dengan urusan fakulti. Yang kedua, masalah pelajar kurang arif dengan peraturan akademik dan pelan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengurusan pelajar yang selalu bermasalah semasa sesi pendaftaran pelajar. Yang keempat, masalah urusan hal ehwal akademik pelajar yang menjadi rumit disebabkan PKP. Dan yang terakhir, masalah pelajar sukar dihubungi bagi tujuan pemantauan status. Daripada 5 masalah tersebut, kami telah memilih masalah yang keempat iaitu urusan hal ehwal akademik pelajar yang menjadi rumit disebabkan PKP kerana ianya dilihat kritikal dan memerlukan penyelesaian segera. Berikut adalah carta 5W1H dan analisa SMART yang telah dijalankan ke atas masalah yang dipilih. Kumpulan juga telah melihat kepada status quo yang berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti impak COVID-19 ke atas penyampaian PDP secara bersemuka, ketiadaan sistem dan kaedah yang jelas untuk menguruskan hal ehwal akademik pelajar secara efektif, dan ketiadaan model pengurusan hal ehwal akademik pelajar yang mampu memudahkan penyampaian perkhidmatan secara digital di Fakulti UNIMAS. Berdasarkan analisa yang telah dijalankan dan status quo, kumpulan kami telah membuat pemurnian ke atas penyataan masalah seperti berikut. Urusan hal ehwal akademik pelajar menjadi rumit dan membebankan sepanjang berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kumpulan kami telah membuat penetapan sasaran projek seperti berikut. Memudahkan urusan hal ehwal akademik pelajar tanpa perlu melibatkan proses bersemuka mulai semester 2 sesi pengajian 2020-2021. 5 punca telah dikenal pasti berdasarkan analisa sebab dan akibat. Kumpulan telah menyenaraikan cadangan penyelesaian berdasarkan punca-punca yang telah dikenal pasti. Dan kami telah bersetuju bahawa cadangan penyelesaian terbaik adalah penyampaian perkhidmatan secara dalam talian. Kami juga telah menjalankan soalan sidik keperluan sistem pengurusan hal ehwal akademik dalam talian ke atas pelajar UNIMAS. Seramai lebih 200 responden telah memberikan maklum balas. Lebih 50% responden bersetuju bahawa sistem dalam talian lebih memudahkan dan majoriti responden percaya bahawa sistem dalam talian akan mempercepatkan proses mereka. Bagi penetapan penyelesaian, kumpulan telah menyenaraikan 3 medium bagi pembangunan sistem dalam talian iaitu Google Form, Microsoft Form dan Reka App Builder. Analisa SWOT telah dijalankan ke atas ketiga-tiga medium untuk mengenal pasti penyelesaian terbaik. Hasil daripada analisa, kumpulan telah memilih untuk membangunkan sistem dalam talian menggunakan pelantar reka. Bagi pembangunan sistem dalam talian, kumpulan telah menggunakan Rapid Application Development Methodology yang merupakan kaedah pembangunan aplikasi yang pendek, singkat dan cepat serta memudahkan penambahbaikan berterusan. Sebanyak 7 modul telah dipilih untuk dibangunkan dan keseluruhan pembangunan telah dijalankan secara dalam talian di atas pelantar reka. Berikut adalah paparan pengaturcaraan sistem serta reka bentuk antaramuka dan fungsi. Pengujian sistem pula telah dijalankan mengikut modul pada Oktober 2020 dan Januari 2021. Selepas pengujian sistem berjaya, sistem telah dibuka kepada pengguna bermula semester 2 sesi 2020-2021. Susulan daripada itu, beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti seperti penambahan modul, penambahan fungsi serta penambahbaikan paparan antaramuka. Hasil daripada inovasi ini, satu sistem dalam talian yang bersepadu telah diwujudkan untuk menguruskan hal akademik pelajar. Tempoh masa untuk menguruskan sesuatu proses berjaya disingkatkan, memudahkan pelajar menguruskan hal ehwal akademik mereka tanpa had masa dan lokasi, rekod dapat diwujudkan secara berpusat, berstruktur serta mudah diakses untuk tujuan pelaporan dan pembuatan keputusan. Sistem penyampaian perkhidmatan berjaya ditambah baik sekaligus meningkatkan imej fakulti. Dan yang terakhir, memudahkan urusan pentadbiran di peringkat fakulti serta memberi pendedahan baharu kepada staf yang terlibat.
Langkah pemantauan dan penyeragaman juga telah dijalankan melibatkan proses-proses seperti mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan fakulti serta pengemaskinian proses kerja. Sistem yang dibangunkan pula telah diberikan nama Fakar Online mengambil terma bahasa Inggeris bagi nama fakulti. Bagi pencapaian projek, sejak ianya mula digunakan, Fakar Online telah menerima transaksi sebanyak lebih 3,500 untuk pelbagai modul. Selain itu, automasi pembuatan keputusan telah berjaya dijalankan ke atas 3 modul iaitu permohonan pendaftaran khusus, rayuan semakan semula keputusan penilaian dan ketiga, permohonan penempatan latihan industri. Pelaksanaan projek Fakar Online telah memberi impak dalam pelbagai aspek. Impak yang pertama, projek telah menyokong ke arah 80% perkhidmatan kerajaan secara dalam talian menjelang 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Impak yang kedua, projek telah mendukung Sustainable Goal Development atau SDG ke-12 apabila projek dapat mengurangkan penggunaan kertas bagi hal ehwal akademik yang berkaitan. Penjimatan lebih 21,000 keping kertas bersamaan 43 bungkusan kertas A4 telah berjaya dilakukan melalui penggunaan Fakar Online. Ketiga, penggunaan Fakar Online juga selari dengan SDG ke-4 dalam menambah baik kemudahan kepada pelajar dalam institusi pendidikan. Impak keempat dapat dilihat apabila projek ini telah menyahut seruan amanat Naib Chancellor UNIMAS bagi tahun 2022 dalam mengutamakan teknologi digital bagi penyampaian PDP. Seterusnya, bagi impak kelima, pembangunan Fakar Online telah membawa kepada penjimatan kos apabila ianya dibangunkan secara dalaman tanpa melibatkan sumber kewangan. Pelantar reka yang digunakan adalah satu kemudahan dalaman yang disediakan oleh Pusat Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat UNIMAS. Selain itu, kos di pihak pelajar juga dapat dikurangkan apabila mereka tidak lagi perlu mencetak dan menanggung kos penghantaran dokumen. Impak keenam adalah penjimatan masa. Proses kerja yang rumit dan membebankan telah dapat dimudahkan dan menjimatkan masa. Sebagai contoh, proses permohonan pendaftaran kursus luar julat telah berjaya disingkatkan tempoh daripada 2 minggu kepada 4 hari sahaja. Impak yang ketujuh pula, projek Fakar Online telah menyokong Pelan Strategik 2021-2025 UNIMAS dalam fokus strategik ketiga iaitu Talent Excellence apabila staf yang terlibat telah didedahkan dengan pengetahuan baharu seperti pembangunan dan pengurusan sistem teknologi maklumat. Seterusnya, impak ke-8. Sistem Fakar Online telah memenangi Anugerah Inovasi ICT dalam Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2022 sekaligus menjadikan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai fakulti pertama yang memenangi anugerah tersebut di UNIMAS. Dan akhir sekali, impak ke-9, projek Fakar Online telah mendapat penarafan emas bagi kategori Inovasi Pengurusan PTJ dalam pertandingan kumpulan Inovasi Kreatif KIK UNIMAS 2022. Berdasarkan pelaksanaan dan impak projek, sistem Fakar Online mempunyai potensi yang besar. Sistem ini mudah untuk direplikasi, mempunyai kebolehsekalaan dan fleksibel. Sistem ini juga boleh disesuaikan mengikut keperluan dan memberi peluang untuk penjanaan pendapatan. Di masa hadapan, sistem ini boleh dikembangkan untuk penggunaan di semua fakulti di UNIMAS. Penambahan fungsi untuk proses akademik yang lain juga boleh dilakukan. Sebagai contoh, pemantauan projek tahun akhir. Kesimpulannya, walaupun projek ini bermula bagi mengatasi masalah penyampaian perkhidmatan tanpa melibatkan proses bersemuka semasa PKP, namun sistem yang dihasilkan telah memangkin kepada penambahbaikan penyampaian perkhidmatan di fakulti. Penggunaan sistem ini wajar untuk dilestarikan dan dikembangkan. Fakar Online, satu sistem, satu butang, satu klik. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Kami dari Kumpulan Evolution, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah. Universiti Malaysia Sabah adalah merupakan universiti awam yang ke-9. Keindahan panorama lanskapnya menjadikan UMS sebagai universiti tercantik di Asia Tenggara. Pengenalan FSSK seperti di 3 lembaran berikutnya. Pengenalan kumpulan seperti di lembaran ini.
Pencapaian kumpulan antaranya menerima anugerah 5 bintang dan tersenarai 19 kumpulan terbaik sektor awam dan berjaya menerima jemputan ke ICQCC Jakarta Indonesia 2022. Ini adalah carta organisasi kumpulan. Bagi memastikan projek berjalan dengan lancar, pembahagian tugas ahli kumpulan diberikan dan dilaksanakan secara berterusan. Penyertaan ahli kumpulan di lembaran ini. Carta Perbatuan dibentuk melalui kaedah PDCA. Penyertaan ahli kumpulan di lembaran ini. Pemilihan projek dan definisi kaedah brainstorming digunakan dalam pemilihan masalah. 9 masalah yang dicadangkan oleh ahli kumpulan. Kaedah force ranking digunakan dalam mengenal pasti masalah yang mungkin dan berpotensi diselesaikan. Senarai pendek masalah dikenal pasti melalui kaedah SMART. Melalui 5 senarai masalah ini, proses kerja permohonan penempatan latihan industri masih dilaksanakan secara konvensional adalah berpotensi diselesaikan. Penjimatan masa dipilih menjadi tema projek ini kerana projek terikat dengan time-based takwim latihan industri pada tahun semasa. Kegagalan menepati masa turut menjejaskan kualiti perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan peningkatan kos operasi. Pelajar perlu bergraduat secara on time. Kami sepakat menamakan projek kami sebagai pelaksanaan permohonan penempatan latihan industri praktikum atas talian atau yang dipanggil ILI. Latar belakang projek antara fungsi Seksyen Al-Hewal Pelajar dan Alumni FSSK adalah menguruskan penempatan latihan industri. Pelaksanaan ini masih dibuat secara manual, namun berikutan masalah pandemik COVID-19, pelaksanaan secara konvensional ini ditukar secara atas talian. Penjelasan masalah melalui kaedah 5W1H. What? Apakah masalah yang berlaku? Kelewatan pelajar mendapatkan surat permohonan penempatan latihan industri. Ini kerana terdapat 9 proses utama sebelum surat berjaya diserahkan kepada pelajar dan seterusnya kepada organisasi. Why? Mengapa masalah ini berlaku? Permohonan masih dibuat secara manual, lambakan borang permohonan menyebabkan permohonan lambat diproses. Ini kerana proses diulang sehingga pelajar berjaya mendapat penempatan latihan industri. When? Bila masalah ini berlaku? Ketika pelajar membuat permohonan penempatan latihan industri. Where? Di mana masalah ini berlaku? Di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Siapakah yang terlibat? Pelajar tahun akhir dan kaki tangan Seksyen HEPA FSSK. How? Bagaimana masalah ini berlaku? Permohonan masih dibuat secara manual, tiada sistem diwujudkan. Projek ini mempunyai hubung kait dengan Key Performance Indicator dan Piagam Pelanggan Fakulti. Analisis Piagam Pelanggan tahun 2019 dipaparkan. Projek ini juga tertakluk kepada takwim latihan industri. 2 lembaran ini adalah kesan jika masalah tidak diselesaikan dan diselesaikan. Kumpulan mensasarkan melaksanakan proses permohonan secara atas talian dengan pengurangan masa sebanyak 80%. Analisis peluang penambahbaikan. Pengumpulan data dibuat untuk melihat kadar masa yang diambil dalam mengeluarkan surat permohonan penempatan. Purata masa yang diambil adalah dalam 8 hingga 14 hari. Keadaan fizikal borang juga menyumbang kepada kelewatan proses mengeluarkan surat. Petikan minit mesyuarat Kumpulan Penggerak Inovasi Kumpulan Evolution FSSK Bilangan 9 2020 yang bersetuju untuk melaksanakan projek kedua kumpulan. Kebenaran melaksanakan projek dan kelulusan daripada dekan. Analisis peluang penambahbaikan disokong dengan kaedah 5Y seperti di lembaran ini. Ini adalah model penyelesaian. Setiap proses kerja dianalisa bagi mengetahui value analisis dan hasilnya kami mendapati terdapat 5 value added, 3 non-value added dan 1 business value added. Proses seterusnya adalah mengenal pasti pembaziran melalui waste analysis. Waste elimination dikenal pasti berdasarkan kepada lembaran ini. Setelah mengambil kira kepada semua persoalan dan analisis, kumpulan membuat keputusan membuat penyelesaian melalui kreativiti dan inovasi dengan menggunakan kaedah value stream mapping melalui 6 model penyelesaian masalah. VSM Current State yang memaparkan kesemua proses asal permohonan penempatan latihan industri. Pengenal pastian value added dan waste analysis kepada semua proses kerja.
VSM current state yang diperbaiki dengan memansuhkan beberapa proses kerja yang tidak mempunyai nilai tambah dengan menggunakan teknik ECRS iaitu Eliminate, Combine, Rearrange dan Simplify. VSM future state yang diperbaiki di mana dua proses digabungkan, dua dimasukkan dan dua dipermudahkan. Kaizen Action Plan seperti di lembaran ini. Penyelesaian juga dibuat dengan menggantikan borang FKSW LPPA kepada template surat permohonan yang boleh diakses melalui Google Form. Lembaran seterusnya memaparkan analisis perubahan sebelum dan selepas. 9 proses asal telah dipendekkan kepada 6 proses. Perubahan ini juga melibatkan processing time dipendekkan daripada 5 jam 10 minit kepada 2 jam. Waiting time juga dipendekkan daripada 11 hari 10 minit kepada 1 hari 18 minit. First time quality juga meningkat daripada 57.6% kepada 90%. Maka objektif kumpulan ini tercapai. Pemantauan dan penyeragaman 3 lembaran ini memaparkan surat permohonan penyeragaman kepada dekan, email tindakan penyeragaman serta QR Code disediakan di lokasi mudah capai. Bahan melalui WhatsApp grup pelajar tahun akhir FSSK agar pelaksanaan permohonan berjalan mengikut proses yang telah ditetapkan. Selepas projek dilaksanakan, tempoh masa diambil bagi mengeluarkan surat permohonan penempatan adalah 1 hari sahaja. 2. Kaji studi kepuasan pelanggan dibuat berdasarkan kepada sesi pengajian 2020-2021 dan 2021-2022. Kaji studi ini merekodkan peratusan berpuas hati terhadap sistem yang dilaksanakan adalah 96.7% dan 96.8%. Pencapaian ini melebihi daripada sasaran awal iaitu 85%. Pencapaian dan penciptaan nilai. Lembaran berikutnya adalah capaian melalui laman web rasmi fakulti dan langkah-langkah penggunaan ILI. Kelebihan ILI mudah diakses di mana sahaja, mesra pelanggan serta mudah difahami. Pencapaian sebenar projek adalah 1 hari 2 jam 18 minit bersamaan dengan 1,578 minit berbanding dengan sasaran awal iaitu 3 hari bersamaan dengan 4,320 minit. Pencapaian ini merangkumi pengurangan masa sebanyak 90%, 10% melepasi sasaran awal. Objektif kumpulan tercapai. Ringkasan pencapaian ada di lembaran ini. Impak projek seperti di layar yang menyokong kepada UMSKRA 1 memperkukuhkan tabir urus, UMSKRA 2 memperkukuhkan sistem penyampaian dan menyokong transformasi ke arah Universiti Industri 4.0 serta pencapaian 100% kepada piagam pelanggan. Projek ini juga berjaya merekodkan penjimatan penggunaan kertas A4 sebanyak ringgit Malaysia 9,180. Penjimatan penggunaan toner sebanyak ringgit Malaysia 7,050. Secara keseluruhannya, projek ini berjaya menjimatkan sebanyak ringgit Malaysia 16,230 dan disahkan melalui petikan minit mesyuarat pentadbiran bilangan 3 2022. Penjimatan ini boleh membeli 3 buah komputer riba Dell seperti yang tertera di layar. Pelan kontingensi jika masalah berlaku kepada server laman web rasmi fakulti seperti di layar ini. Penilaian kumpulan ini adalah penambahbaikan yang diperolehi oleh ahli kumpulan iaitu bakat kepimpinan terserlah dan berani mencuba sesuatu yang baru. Persembahan kami telah tiba di penghujungnya. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penghasilan projek ini. Di Dahan Hara, Inggap Kenari, Inggap Sekawan di Pepohon Jati. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri dan hadirin sekalian, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSR ditubuhkan pada 1 Mei 1997, manakala Perpustakaan Tengku Bainun dimasyhurkan pada 8 Ogos 2007.
Kumpulan WASIS ditubuhkan sejak 20 Mac 2009, kini mempunyai 7 orang ahli dan ini adalah merupakan projek keempat. WASIS telah merangka PDCA dan Carta Pembatuan projek bermula dari 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Kumpulan telah mengenal pasti sebanyak 7 masalah, seterusnya menyerai pendek 3 masalah dengan menggunakan analisa metrik bentuk F. Tajuk projek yang dipilih ialah kelewatan memproses tesis pasca siswazah di Pustakaan Tengku Bainon UPSI. Kelewatan memproses memasuk tesis peringkat pengajian sarjana dan doktor falsafah lewat proses untuk dirujuk semula oleh pelanggan. Proses tesis pelajar pasca siswazah ini bermula dari penghantarannya di meja penasihat pembaca dan melalui 3 bahagian, iaitu bahagian pembangunan teknikal, bahagian pembangunan dan pengurusan koleksi dan bahagian otomasi. Mulai 2014, semua tesis bercetak bersetuju ini akan diproses untuk dibawa naik ke dalam IRPTB. Berdasarkan persempelan tahun 2019, anggaran masa untuk memproses satu judul tesis adalah 663 hari. Sebelum projek, berdasarkan sampel 130 judul tesis antara Jun hingga Ogos 2020, masa proses tesis adalah selama 171 hari. Kesan tesis pasca siswazah lewat proses. Pertama, bahan tesis terkini tidak dapat dipaparkan kepada pelajar. Kedua, bahan lewat disalurkan kepada projek MyTo dan juga projek MyWeb. Ketiga, bilik tesis dipenuhi oleh para pelajar untuk mengakses bahan bercetak. Kami telah menetapkan sasaran projek berdasarkan arahan mesyuarat Tentera Kualiti Undangan 2/2020 bertarikh 7 September 2020, di mana sasaran projek adalah penurunan masa daripada 171 hari kepada 63 hari, iaitu penurunan sebanyak 63%. Melalui analisis punca masalah menggunakan rajah Ishikawa, kami menyeraikan 9 punca-punca mungkin. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah verifikasi dan validasi, kami menyerai pendek sebanyak 4 punca-punca paling mungkin, iaitu: pertama, tiada penghantaran berpusat; kedua, tiada SOP khas penerimaan; ketiga, platform tidak mesra pelanggan; dan keempat, tiada semakan semasa terima. Melalui pertambahan fikiran cadangan penyelesaian masalah, cadangan yang dikemukakan ialah: pertama, membangunkan sistem aplikasi penerimaan tesis; kedua, menyediakan garis panduan penerimaan tesis; ketiga, menyediakan senarai semak. Melalui tapisan cadangan penyelesaian pro dan kontra, kami hanya menyeraikan 2 cadangan penyelesaian, iaitu: pertama, membangunkan sistem aplikasi penerimaan tesis; kedua, menyediakan garis panduan penerimaan tesis. Sebelum merangka pelan tindakan, kami telah mendenak arah semua IPTA dan mendapati semua IPTA belum mempunyai sistem aplikasi penerimaan tesis. Pembangunan sistem secara in-house melibatkan penggunaan metodologi pembangunan RAD. Pembangunan sistem juga melibatkan kerangka yang sedia ada menerusi Eswada yang dikembangkan untuk proses penerimaan tesis secara kendiri. Fasa pembangunan seterusnya melibatkan antarmuka pengguna yang merangkumi pendaftaran pelajar, pengaktifan pelajar, pendeposan tesis dan juga penerimaan maklum alas menerusi email. Manakala antarmuka pengurus deposit merangkumi pengaktifan dan pengawal sediaan pelajar, kelulusan terhadap metadata yang telah diberikan oleh pelajar dan memberikan maklum alas kepada pelajar. Laman tutorial juga dibangunkan sebagai one-stop center bagi segala urusan berkaitan dengan pendepositan tesis. Kumpulan bersetuju untuk menjenamakan sistem sebagai Pustaka e-Submit, Thesis and Dissertation Submission. Pengundian dalaman dilaksanakan pada 19 hingga 30 November 2020 melibatkan 2 orang staf bahagian otomasi. Pembangunan garis panduan meliputi proses pendaftaran pelajar, safe deposit, penerimaan tesis oleh pihak pustakaan, akses bagi bahan tesis. Ia dinamakan sebagai garis panduan penerimaan tesis dan disertasi berteks penuh di dalam format digital secara safe deposit ke repository institusi UPSI. Pelaksanaan untuk semakan bermula pada bulan Januari 2021 melibatkan data sebenar daripada bakal graduan yang akan menghantar salinan tesis kepada pustakaan. Email maklumat pelaksanaan penghantaran tesis pelajar pasca siswazah, sarjana dan doktor falsafah ke pustakaan telah diedarkan pada 21 Januari 2021 kepada staf Institut Pengajian Siswazah atau IPS. Pencapaian sasaran projek berdasarkan sampel 186 judul tesis dari Januari-Mac 2021, proses tesis mengambil masa sebanyak
1.76 hari. Maka kami berjaya mencapai sasaran projek iaitu 63 hari kepada 1.76 hari sahaja, penurunan sebanyak 98.9%. Didapati bilangan pengunjung bilik tesis berkurangan antara tahun 2021 berbanding tahun 2019. Didapati bilangan tesis yang telah dimuat naik antara tahun 2021 juga telah melebihi jumlah tesis yang dimuat naik antara tahun 2010 sehingga 2020. Sistem sentiasa dikemas kini dan berdasarkan keperluan tablet sistem daripada masa ke semasa, terdapat dua versi kemas kini yang telah disediakan antara April sehingga Jun 2021. Bagi proses pemantauan, berdasarkan sampel 194 judul tesis antara Julai sehingga September 2021, proses tesis mengambil masa selama 1.16 hari. Bagi pemantapan proses pemantauan, helpline diwujudkan untuk penerimaan maklum balas pelajar serta memberikan bantuan teknikal kepada pelajar pasca siswaza. Bagi tujuan penyeragaman, kemudian telah menyerahkan sistem kepada Ketua Bahagian Otomasi. Penambahbaikan selepas pemantauan. Semasa proses pemantauan, terdapat satu lagi versi yang telah dihasilkan dan dikhususkan untuk peningkatan prestasi sistem. Perpustakaan juga telah memohon domain e-submit.upsi.edu.my daripada Pusat ICT untuk memudahkan capaian sistem selain menyeragamkan fungsi sistem dengan nama domain yang tepat. Pencapaian hasil projek, impak pada jabatan, penjimatan kos pembinaan sistem sebanyak RM85,100. Bagi purata masa proses tesis, 170 hari berjaya dijimatkan. Pustakaan merancang untuk mengguna pakai pustaka e-submit untuk penyerahan kendiri bahan projek tahun akhir oleh pelajar-pelajar ijazah sarjana muda pelaksanaan mulai Januari 2023. Impak kepada pelajar pasca siswaza, tidak perlu membuat salinan bercetak kepada pustakaan. Penjimatan kos penjimatan sebanyak RM35 seunit. Impak kepada masa, pelajar tidak perlu datang ke pustakaan untuk membuat penyerahan. Impak kepada universiti, meningkatkan jumlah koleksi tesis dengan lebih pantas, menjadi kebanggaan universiti, menjadi penanda arasan untuk universiti lain di dalam negara. Meningkatkan koleksi yang dituai kepada Maito dan Mairat untuk rujukan wakil akademik universiti awam. Projek juga telah mendapati keperluan pelaksanaan IR 4.0 di dalam menyediakan prasarana pembelajaran yang tidak lagi dilimitasikan di dalam persekitaran bilik kuliah. Pustaka Islamik juga boleh digunakan dalam fungsi berikut iaitu penghantaran dokumen berperingkat, pengakhiran bahan dan juga kawalan penerbitan dokumen. Pengiktirafan pelajar rata-rata menyatakan proses deposit menjadi lebih mudah dan lancar dan mereka jadi tidak perlu lagi mencetak dan juga menjilid tesis. Melalui satu temu ramah yang telah diadakan bersama dengan Encik Samin bin Rabani, seorang pelajar PhD, beliau teruja kerana penerimaan slip pengesahan daripada pihak perpustakaan berlaku dalam masa kurang 24 jam. Surat pengiktirafan daripada Cik Noria Muhammad, Ketua Perpustakaan UPSI juga telah diterima oleh kumpulan. Sekian daripada kami, mohon maaf di atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Samin, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Baik, saya dimaklumkan Cik Samin bin Rabani baru saja menyelesaikan pengajian dalam Doktor Falsafah dalam bidang apa? Pendidikan kesusastraan Melayu. Hantar ke pustakaan melalui pustaka Islamik tu boleh Cik Samin perincikan sikit macam mana proses pengantaran tu? Prosesnya saya rasa taklah susah sangat. Masa proses upload tu tak ada masalah Cik Samin? Tak ada masalah. Arahan pun senang dipahami apa yang Senang, tak ada masalah. Dan saya dapat jawapan kelulusan tu sehari lepas itu, esoknya saya dapat. Saya buat. Satu cost binding sekarang berapa? 20 campur 37, RM57. RM57 ni untuk satu tesis ataupun tiga ni? Satu naskah lah. Oh, satu Satu naskah naskah. tesis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam inovasi. Kami dari Kumpulan Vitalas Jabatan Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia akan mempersembahkan projek keempat kami.
Perpustakaan USIM ditubuhkan pada awal Julai tahun 2000 di bawah teraju Ketua Pustakawan iaitu Puan Nur Azah Momin. Jumlah keseluruhan staf adalah seramai 47 orang. Kumpulan Vitalize dianggotai seramai 7 orang ahli yang terdiri daripada pustakawan dan pembantu pustakawan dari pelbagai bahagian di perpustakaan dan ditubuhkan pada 5 Januari 2009. Pembahagian tugas kepada ahli-ahli kumpulan adalah melalui metrik agihan tugas seperti di paparan. Pelaksanaan projek berpandukan kepada kitaran PDCA sebagai modus operandi, manakala perancangan projek dibuat melalui Carta Perbatuan bermula September 2019 sehingga September 2020. Kumpulan telah menyenaraikan 7 masalah yang telah dikenal pasti dan telah memilih 4 masalah utama melalui kaedah SMART, iaitu kesukaran mendapatkan bahan bagi koleksi repositori institusi, kesukaran mengira pulangan pelaburan langganan bahan digital, proses mendapatkan artikel penulis USIM berteks penuh mengambil masa lama dan ketiadaan platform khusus bagi permohonan semakan status index jurnal. Melalui kaedah metrik priority diagram, kumpulan telah memilih masalah proses mendapatkan artikel penulis USIM berteks penuh mengambil masa lama untuk dijadikan tajuk utama projek. Rasional pemilihan projek antaranya adalah kepada pengguna selari dengan piagam pelanggan Jabatan Perpustakaan iaitu menyediakan sumber maklumat prasarana dan sistem pengurusan ilmu yang terbaik. Objektif projek antaranya adalah mempercepatkan proses mendapatkan artikel penulis USIM berteks penuh untuk memenuhi keperluan pengguna. Melalui kaedah analisis 5W dan 1H, definisi masalah adalah seperti berikut. Apa masalahnya? Proses mendapatkan artikel penulis USIM berteks penuh mengambil masa lama melebihi tempoh yang ditetapkan oleh objektif kualiti jabatan iaitu 2 hari bersamaan 16 jam waktu bekerja. Di mana masalah berlaku di Seksyen Penyelidikan Jabatan Perpustakaan USIM? Bila masalah berlaku ketika proses pencarian artikel berteks penuh oleh kaki tangan untuk memenuhi keperluan permohonan pengguna perpustakaan. Siapa yang terlibat? Kaki tangan perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Bagaimanakah proses mendapatkan artikel? Kaedah pencarian secara manual daripada pelbagai sumber pangkalan data. Mengapakah berlaku kelewatan? Proses pencarian artikel penulis USIM berteks penuh mengambil masa yang lama kerana pencarian bahan perlu disemak di pelbagai sumber. Latar belakang masalah. Berlaku kekangan kaki tangan di Seksyen Penyelidikan yang terdiri daripada seorang pustakawan dan seorang pembantu pustakawan untuk mengendalikan urusan permohonan artikel. Pencarian artikel yang dimohon memerlukan semakan dalam pelbagai sumber dan mengambil masa yang lama sebelum proses muat turun dari pangkalan data yang dilanggan atau melalui kaedah pay-per-view bagi pangkalan data yang tiada dalam langganan. Kumpulan Vitalize telah membuat penanda arasan di 3 buah institusi iaitu National Technological University Singapore, National University of Singapore dan Harvard Law School Library. Hasil kajian penanda arasan menunjukkan bahawa Harvard Law School Library mendapatkan bahan dalam tempoh 2 hari. Asas penetapan sasaran adalah berdasarkan hasil kajian penanda arasan dan objektif kualiti Jabatan Seksyen Penyelidikan iaitu memastikan 95% permohonan melalui perkhidmatan pembekalan artikel dapat dipenuhi dalam tempoh 2 hari bekerja. Sehubungan itu, sasaran projek telah ditetapkan untuk mempercepatkan proses mendapatkan artikel penulis USIM dari 4 hari iaitu 32 jam kepada 2 hari bersamaan 16 jam dengan pencapaian sebanyak 50%. Analisis punca masalah. Terdapat 11 punca masalah yang dikenal pasti melalui kaedah Ishikawa meliputi kategori manusia, persekitaran, kaedah dan sistem. Punca-punca masalah tersebut kami plotkan di dalam gambar rajah sebab dan akibat 1. Kumpulan telah menganalisa punca masalah mengikut kategori pemerhatian mampu diselesaikan dalam bidang kuasa kumpulan. Faktor manusia pertama, staf kurang kemahiran, kaki tangan yang menguruskan permohonan, berkemahiran, berpengalaman dan telah berkhidmat melebihi 5 tahun. Keputusan ditolak. Kedua, kurang kaki tangan. Tugasan di seksyen adalah berfokus, oleh itu bilangan tugasan di seksyen bersesuaian dengan kemampuan dan sasaran kerja tahunan kaki tangan. Keputusan ditolak. Seterusnya, bagi faktor persekitaran, pertama, rangkaian internet perlahan. Melalui speed test di perpustakaan, rangkaian internet di Jabatan Perpustakaan adalah berkelajuan tinggi. Keputusan ditolak. Kedua, spesifikasi perkakasan tidak terkini. Berdasarkan borang aduan ICT, perkakasan di Jabatan Perpustakaan sentiasa diselenggara dan dinaik taraf untuk menyokong keperluan semasa. Keputusan ditolak. Ketiga, kurang penerbitan berkonsep akses terbuka. Berdasarkan analisis data penerbitan akses terbuka USIM, jumlah penerbitan USIM berkonsep akses terbuka meningkat dari semasa ke semasa. Keputusan ditolak. Dan keempat, isu hak cipta. Berdasarkan langganan pangkalan data, kebanyakan artikel yang dimohon mempunyai status hak cipta dan artikel tersebut tidak termasuk dalam pakej langganan perpustakaan yang menyebabkan ia perlu diperoleh dengan kaedah lain. Keputusan diterima. Seterusnya, bagi faktor kaedah akses, puncanya adalah tiada penguatkuasaan penyerahan bahan teks penuh. Berdasarkan sistem e-akademik, kurang aktiviti penyerahan bahan berteks penuh dilakukan. Keputusan diterima. Seterusnya, bagi faktor kaedah pencarian, punca carian menu di pelbagai sumber. Berdasarkan laman sesawang pangkalan data yang dilanggan dan tidak dilanggan, kaedah carian bahan pada pangkalan data dilakukan secara manual meliputi pelbagai sumber pangkalan data yang dilanggan dan tidak dilanggan. Keputusan diterima. Seterusnya, bagi faktor kaedah sistem, pertama, kebergantungan kepada perpustakaan pembekal.
Berdasarkan ahli konsortium sistem pembekalan penerbitan, artikel boleh diperolehi melalui ahli berdaftar dalam sistem pembekalan penerbitan. Namun tempoh mendapatkan artikel mengambil masa yang lama melalui kaedah ini. Keputusan ditolak. Kedua, tiada platform khusus bagi pencarian bahan. Semakan sistem utama di universiti mendapati tiada platform khusus yang mengumpulkan artikel berteks penuh bagi penulis USIM yang boleh diakses pada bila-bila masa. Keputusan diterima dan puncak terakhir adalah monopoli penerbit besar. Berdasarkan senarai langganan pangkalan data, sebahagian pangkalan data yang dilanggan oleh perpustakaan adalah terbitan penerbit kecil seperti Azad, CLJ Law, Lawnet dan Bliss. Keputusan ditolak. Rajah sebab dan akibat 2 digunakan untuk menunjukkan 4 punca masalah yang diterima, iaitu isu hak cipta, tiada penguatkuasaan penyerahan bahan teks penuh, carian menu di pelbagai sumber dan tiada platform khusus. Bagi cadangan kreatif dan inovatif serta pelaksanaannya, berikut merupakan 8 cadangan penyelesaian dan kumpulan telah menerima 4 cadangan, iaitu pertama, mengadaptasi konsep akses terbuka bagi penulis USIM berteks penuh, kedua, menyediakan platform alternatif untuk pengumpulan artikel penulis USIM berteks penuh, dan ketiga, membangunkan platform repository berasaskan sumber terbuka bagi pengumpulan artikel penulis USIM berteks penuh bagi punca paling mungkin ketiga dan keempat. Di paparan merupakan rajah pokok cadangan penyelesaian, hasil rumusan cadangan penyelesaian, kumpulan telah bersetuju untuk membangunkan sistem repository penyelidikan USIM berasaskan sumber terbuka oleh kepakaran dalaman kumpulan. Asas pemilihan sistem adalah berdasarkan kajian literatur dan lawatan penanda arasan yang telah dibuat oleh kumpulan KNTU dan NUS Singapura. Jadual tindakan cadangan penyelesaian dipaparkan 12 tindakan dalam fasa pembangunan sistem bermula dari Disember 2019 sehingga April 2020. Dipaparkan juga carta ahli tindakan cadangan penyelesaian yang merangkumi aktiviti utama termasuk pemasangan perkakasan dan perisian, penetapan konfigurasi sistem, pemindahan metadata, semakan dan penambahbaikan metadata bagi kawalan kualiti. Sebanyak 3 kali uji cuba telah dijalankan sebelum sistem diguna pakai. Uji cuba 1, tiada modul self-deposit untuk penulis memuat naik artikel mereka sendiri. Penambahbaikan dilakukan dengan membangunkan modul self-deposit. Uji cuba 2, teks penuh tidak dapat dipaparkan kerana kesalahan pada penetapan authorization. Penambahbaikan dilakukan dengan mengubah penetapan authorization pada bahagian paparan. Uji cuba 3, duplikasi metadata bagi rekod yang mempunyai sumber yang berbeza. Penambahbaikan dilakukan dengan menggabungkan atau menghapuskan rekod duplikasi. Keseluruhannya, penambahbaikan telah berjaya dilaksanakan bagi kesemua uji cuba tersebut. Pemeriksaan. Proses pemeriksaan selepas pembangunan sistem dilakukan dari April hingga Jun 2020. Berdasarkan graf perbandingan data sebelum dan selepas menunjukkan 62 permohonan bersamaan 98% dapat diselesaikan dalam masa 2 hari berbanding hanya 1 permohonan pada data sebelum. Berdasarkan prestasi data pemeriksaan ini, SRP telah dilaksanakan sepenuhnya pada 18 Jun 2020. Keunikan projek adalah seperti di paparan. Antaranya ialah berupaya untuk diintegrasikan dengan sistem lain. Pemantauan dan penyeragaman projek. Pemantauan terhadap prestasi SRP dilakukan dari Julai hingga September 2020. Sebanyak lebih kurang 4,000 akses dan 3,300 muat turun telah dicatatkan sepanjang tempoh tersebut. Ini kerana tindakan penyeragaman SOP dan penyerangan penggunaan berkenaan SRP telah dijalankan kepada pengguna. Tindakan pemantauan terhadap permohonan turut dilakukan bagi tempoh yang sama. Didapati jumlah permohonan semakin berkurangan kerana pengguna berjaya mendapatkan bahan secara terus dari SRP. Namun, 9 daripada 15 permohonan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 2 hari. Dapatan ini dianalisis dan digunakan sebagai data untuk penambahbaikan berterusan. Penambahbaikan berterusan. Data fasa pemantauan digunakan untuk menambah baik fungsi SRP. Antaranya ialah pengintegrasian SRP dengan e-akademik, penambahan medan muat naik preprint dan postprint, dan penyediaan pengukuran kesarjanaan. Pemantauan berterusan. Pemantauan berterusan bagi data penggunaan sistem daripada Oktober 2020 sehingga kini menunjukkan jumlah penggunaan ketara semenjak SRP dilancarkan secara kumulatif hampir 380,000 akses dan 670,000 muat turun sepanjang tempoh tersebut. Pemantauan berterusan terhadap permohonan turut dijalankan dan mendapati jumlahnya amat berkurangan dalam tempoh 2 tahun selepas tindakan penambahbaikan berterusan dilakukan. Hasil pemantauan mendapati hanya 10 permohonan sahaja diterima sepanjang tempoh tersebut. 7 daripadanya tidak dapat dipenuhi dalam masa 2 hari kerana keperluan aktiviti penyelenggaraan berkala oleh pihak IT. Pencapaian dan penciptaan nilai berikut merupakan hasil pencapaian dan penciptaan nilai yang telah dihasilkan oleh kumpulan Vitalize. Pertama, impak produktiviti kepada sistem berasaskan web iaitu perubahan konsep daripada closed access kepada open access. Impak ini membantu mempromosi dan meningkatkan keterlihatan USIM melalui kepakaran penyelidik dan penerbitan yang menjadi sumber rujukan masyarakat di seluruh dunia. Kedua, impak kualiti kepada pengukuran kesarjanaan penyelidik. SRP menyediakan data analisa statistik seperti jumlah page view, jumlah artikel dipetik melalui Google Scholar, Twitter, Facebook, Mendeley dan Dimension.
Ketiga, impak kos operasi, pasukan telah membangunkan SRP dengan kos sebanyak RM9,300 sekiranya pasukan menggunakan khidmat syarikat Forsign untuk membangunkan sistem ini. USIM perlu membelanjakan kos sebanyak RM32,249, maka perkhidmatan projek adalah sebanyak RM22,949. Keempat, impak kos in-kind, pasukan telah menganalisa penggunaan SRP dengan membuat pengiraan hit muat turun dengan anggaran nilai perolehan artikel melalui pangkalan data Emerald. Hasilnya, impak kos in-kind value adalah sebanyak RM6,128,755.35 berjaya dicapai. Kelima, impak masa SRP dapat diakses tanpa mengira masa dan di mana-mana sahaja. Keenam, impak keselamatan data SRP dipertingkatkan dengan pemasangan HTTPS untuk melindungi dan memastikan keselamatan server, pangkalan data dan aktiviti muat turun artikel terpelihara. Ketujuh, impak moral dapat dibuktikan melalui pembuktian sampel satu artikel menjadi sumber rujukan kepada 45 artikel yang lain. Kelapan, impak moral kepada pelajar, SRP mencatatkan 98% responden berpuas hati dengan perkhidmatan SRP. Penilaian kumpulan berikut merupakan lembaran semakan dan carta radar pencapaian dan penilaian ahli kumpulan sebelum dan selepas projek dijalankan. Sebagai bukti kejayaan inovasi yang telah dilaksanakan, kumpulan Vitalis telah mendapat pengiktirafan projek daripada Naib Chancellor dan Ketua Pustakawan USIM. Rumusan hasil projek, kumpulan telah mencapai 98% melebihi sasaran yang ditetapkan. Kumpulan juga telah berjaya mengurangkan tempoh masa mendapatkan artikel berteks penuh penulis USIM daripada 4 hari kepada 2 hari. Nilai tambah daripada hasil projek telah berjaya meningkatkan keterlihatan artikel penulis USIM. SRP menyediakan metrik alternatif bagi pengukuran kesarjanaan penulis USIM dan menyokong dan merealisasi hasrat Akademi Sains Malaysia ke arah sains terbuka. Oleh yang demikian, dengan terlaksananya projek ini, kumpulan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua staf yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis, para hakim yang berintegriti, rakan-rakan sepejalan yang berinovasi, seterusnya para hadirin yang dekat dengan kami, Protect ADL dari Universiti Sains Malaysia, dan persembahan kami dimulakan dengan pengenalan kumpulan. Pemilihan projek dan definisi projek dimulakan dengan sesi brainstorming yang diadakan bagi mengenal pasti masalah yang kritikal di makmal dan nasib perubatan. Hasilnya, 10 masalah berserta huraian telah dikenal pasti seperti di layar. Kesemua masalah yang dikenal pasti dianalisis tahap kritikal dan tahap keupayaan. Daripada carta radar matriks, 4 senarai pendek masalah utama telah dikenal pasti seperti di layar dan melalui undian antara ahli kumpulan menggunakan pair comparison diagram, dan akhirnya kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih kesukaran dalam melakukan proses verifikasi micropipet di makmal dan nasib perubatan sebagai tajuk kumpulan. Tajuk projek kami disokong oleh laporan ketidakpatuhan berkenaan dengan verifikasi micropipet daripada hasil audit oleh Jabatan Senior Malaysia seperti di layar, dan keperluan antarabangsa MSISO 15189, 9001 dan 17025 di mana mewajibkan makmal melakukan verifikasi micropipet secara berkala. Kesan dan impak jika tajuk ini tidak dipilih. Pertama, kesan kepada pesakit di mana akan berlaku keputusan ujian yang dikeluarkan kurang tepat. Kedua, kesan kepada kaki tangan menyebabkan tahap disiplin, motivasi dan produktiviti kaki tangan akan menurun. Seterusnya, teknik 5W1H digunakan bagi mengenal pasti masalah. What? Maksud verifikasi micropipet adalah tindakan dalam memastikan micropipet yang digunakan berfungsi dengan baik di mana berkebolehan menghasilkan keputusan isi padu yang tepat dan jitu berdasarkan standard yang diiktiraf antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua tahu tentera berperang di medan peperangan memerlukan senjata M16. Maka kami berperang di medan makmal dan nasib memerlukan micropipet. Micropipet ibarat senjata utama kami dan juga ibarat frontliner di makmal dan nasib perubatan. Segala keputusan ujian makmal adalah bermula daripada prestasi micropipet. Apa itu micropipet? Micropipet merupakan alat wajib makmal dan nasib yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan dalam jumlah yang amat kecil secara tepat dan jitu. Where? Masalah ini berlaku di makmal IPPT dan USM. When? Ketika melakukan proses menyediakan bahan kimia, sampel biologi, reagen dan banyak lagi. Who? Pesakit, kaki tangan hospital, kaki tangan teknikal makmal IPPT dan USM. Why? Kerana pertama, tiada sistem verifikasi micropipet yang mudah dan sistematik. Kedua, pengiraan verifikasi micropipet yang rumit. Ketiga, bilangan micropipet yang banyak perlu dilakukan proses verifikasi. How? Bagaimana? Pertama, menggunakan Microsoft Acceptor tapi tidak sistematik. Kedua, perlu memasukkan formula pengiraan secara manual. Ketiga, sistem lama sering kali rosak. Dipaparkan justifikasi dan penetapan sasaran projek sebanyak 70% beserta surat kelulusan penetapan sasaran projek.
dipaparkan penanda aras dengan sistem komersial swasta KKM dan USM didapati tiada sistem verifikasi micropipet yang sistematik pernah dibangunkan. Analisa peluang penambahbaikan dilakukan dengan mengadakan sesi brainstorming bagi mencari punca-punca masalah seperti dipaparkan pada Rajah Ishikawa 1 dan 2 faktor telah dipilih, iaitu faktor kaedah, sistem lama menggunakan Microsoft Excel di mana mudah rosak dan rumit, faktor mesin, tiada alat atau mesin yang membantu dalam verifikasi micropipet di makmal. Daripada gambar rajah, hubung kait sistem verifikasi yang sedia ada tidak sistematik merupakan nilai hubung kait yang paling tinggi dan kumpulan bersetuju untuk memilih faktor kaedah manakala faktor mesin ditolak. Bagi membuat pemilihan akhir punca masalah faktor kaedah, kami telah menggunakan kaedah kaji selidik secara atas talian dan maklum balas daripada responden menyatakan 100% daripada responden mengatakan mereka berkhidmat di makmal diagnostik perubatan atau penyelidikan terlibat dengan aktiviti verifikasi micropipet dan mengatakan aktiviti verifikasi di tempat mereka bekerja adalah sangat rumit dan menyusahkan. Cadangan penyelesaian adalah seperti di layar, iaitu untuk faktor kaedah kami mencadangkan membangunkan perisian verifikasi micropipet makmal diagnostik perubatan. Cadangan ini diterima memandangkan sistem yang sedia ada tidak sistematik. Oleh itu kami bersetuju untuk membangunkan perisian verifikasi micropipet bagi mencari penyelesaian dan pelaksanaan kreatif dan inovatif. Sekali lagi, kaedah 5W1H digunakan bagi cadangan penyelesaian yang telah dipilih, iaitu pemilihan perisian memudahkan proses verifikasi micropipet yang dibina berdasarkan rujukan antarabangsa, iaitu International Standard ISO 86556 Precision Operated Volumetric Apparatus Part Seat Gravimetric Method for Detection of Measurement Error. Dipaparkan keperluan dan cara alih dalam pembinaan perisian. Hasilnya, projek inovasi dari kumpulan Protect ADL yang diberi nama e-micropipet verification software dan tagline produk kami ialah The Smarter Way to Verify Your Micropipet. Berikut merupakan antara paparan muka utama beberapa modul perisian dan juga contoh cetakan laporan hasil verifikasi micropipet yang dijana oleh e-micropipet verification software. Kami telah menyediakan video pengenalan kepada e-micropipet verification software untuk pemahaman anda semua. Kumpulan kami juga telah menghubungkan 3 prinsip dalam membina perisian, iaitu prinsip pertama, division, bahagian di mana perisian dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian modul micropipet verification yang berfungsi menganalisa data verifikasi micropipet dan bahagian modul register micropipet yang berfungsi sebagai inventory system di mana memudahkan staf mengawasi inventory micropipet. Kedua, prinsip kelima, merging, pergabungan di mana perisian menggabungkan 2 cara penyimpanan data. Pertama melalui hard disk komputer dan kedua adalah melalui simpanan cloud. Prinsip ke-23, feedback principle, prinsip maklum balas di mana perisian yang dibina memberikan maklum balas kepada pengguna tentang 2 perkara, iaitu tahap prestasi micropipet dan tahap kompetensi staf yang telah melakukan verifikasi micropipet. Syukur alhamdulillah, hasil penyelesaian masalah kami iaitu e-micropipet verification software telah terbukti idea asli, tiada plagiat dan merupakan yang pertama dibina di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan kelulusan hak cipta melalui USM daripada MyIPO seperti di layar. Pemantauan dan penyeragaman projek dipaparkan melalui jadual pemantauan kelancaran e-micropipet verification software dan juga pembahagian tugas pengawasan projek di antara ahli kumpulan. Leveraging chart dipaparkan menunjukkan perisian berfungsi dengan baik dan hanya penambahbaikan fungsi dilakukan seperti di layar. SOP penggunaan disediakan kepada pengguna e-micropipet verification software bagi memudahkan pengguna dan juga bagi keperluan ISO. Berikut dipaparkan kuantum-kuantum pencapaian projek yang terdiri daripada 4 kuantum bagi menilai tahap pencapaian dan pencintaan nilai projek. Bagi pencapaian kuantum pertama, iaitu pengurangan kos pembinaan perisian sebanyak 70%. Perbandingan dibuat berdasarkan kos pembina sendiri perisian dengan perisian swasta menggunakan full cost recovery USM dan pengurangan kos adalah sebanyak 98%. Bagi pencapaian kuantum kedua, iaitu pengurangan masa dan kos sumber manusia dalam menjalankan proses verifikasi micropipet sebanyak 71%. Bagi pencapaian kuantum ketiga, iaitu pengurangan masa mencari maklumat dokumen proses verifikasi micropipet sebanyak 70% dan tidak tercapai. Dengan menggunakan SWOT analisis, penambahbaikan projek telah dilakukan dengan mewujudkan pencarian universal dari sistem barcode. Hasil selepas penambahbaikan yang diambil telah berjaya mencapai masa 0.1 minit dengan peratusan pengurangan masa pencarian sebanyak 93%. Pencapaian kuantum keempat pula iaitu pengurangan kos penggunaan sumber manusia dari 8 orang kepada 2 orang. Hasilnya, pengurangan sebanyak 75%. Dipaparkan juga penyematan ketara kos hasil projek yang telah dilaksanakan dan jumlah penyematan adalah sebanyak 1.5 juta ringgit Malaysia. Sekali lagi kami paparkan video tutorial cara guna e-micropipet verification software untuk pemahaman anda semua. Cek sama ada dia ada leaking ke tak. Sekarang kita nak timbang cair. So, sekarang kita dapat bacaan dia. Masukkan data verifikasi di sini.
software ini telah membuat konklusi dan telah generate bahawa proses verifikasi pas lah. Ini adalah contoh laporan yang dijana daripada sistem e-micropipette verification software. So di belakang ni juga ada graf di mana kita boleh tengok sama ada random error ke atau systematic error menunjukkan performa pipette kita ataupun tahap kompetensi staff. E-micropipette verification software mempunyai banyak keunikan seperti pertama, mempunyai fungsi sebagai sistem inventory micropipette yang mana memudahkan pengguna dan pegawai assets dalam mengawal selia micropipette. Kedua, mempunyai fungsi reminder dalam membantu memberitahu micropipette yang telah tamat tempoh verifikasi. Ketiga, dibina berdasarkan rujukan antarabangsa ISO 15129, ISO 8655-6, Jurnal Penyelidikan Antarabangsa dan banyak lagi seperti di layar. E-micropipette verification software telah terbukti berfungsi dengan cemerlang di mana hasil keputusan analisa data adalah sama dengan perisian setik SPSS dan SAS. Hasil pengiraan antara keduanya adalah sama 100% seperti di layar. Antara impak projek yang banyak memberikan kesan positif kepada ramai pihak seperti pertama, impak kepada pesakit di mana dapat mengurangkan kesilapan dalam pengujian sampel dan keputusan ujian pesakit. Kedua, impak projek kepada kaki tangan ialah membantu mengurangkan stres kaki tangan yang menjalankan verifikasi micropipette. Ketiga, impak kepada jabatan dapat mengekalkan pensinjilan ISO 15189. E-micropipette verification software telah divalidasi oleh kelab berteraskan ICT iaitu Kelab Multimedia Kreatif dan terbukti selamat dan stabil digunakan. E-micropipette verification software dibina berdasarkan International Standard ISO 8655-6. Ini disahkan oleh Dr. Saadiah binti Sahabudin, Ketua Unit Kualiti IPPT. E-micropipette verification software membantu mengurangkan kos pembinaan perisian disahkan oleh Encik Muhammad Khairul Anwar bin Zulkifli, Penolong Bendahari Kanan Seksyen Kewangan IPPT. Hasil perbandingan antara e-micropipette verification software dengan SPSS dan SAS disahkan oleh Encik Muhammad Nizam, Pengurus Kualiti MS ISO 15189 ADL. E-micropipette verification software dibina berdasarkan dan memenuhi keperluan klausa dalam ISO 15189 ini disahkan oleh Dr. Saadiah binti Shahabuddin, Ketua Unit Kualiti IPPT. Sebelum kami akhiri persembahan kami, dipaparkan kejayaan kumpulan kami di mana mendapat anugerah emas, johan kategori pengurusan dan anugerah poster terbaik di Convention Kumpulan Inovatif dan Kreatif peringkat USM 2022. Teruja juga waktu tu, kita dapat pindah bangunan baru, ruang baru, fasiliti yang tambah baik. Tapi kita tak sangka pandemik COVID-19 beri impak yang besar kepada fakulti. Kita tak dapat guna pakai ruang yang ada sepenuhnya kerana perintah kawalan pergerakan. Di samping itu, pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditukar kepada mod online. Staf akademik sangat bergantung dengan capai Wi-Fi untuk tujuan pengajaran. Lambatkan penggunaan Wi-Fi menyebabkan capaian pun terkesan. Secara tidak langsung, kita pun dapati ada penurunan kemasukan pelajar pada kohort tersebut. Melalui penubuhan KIK pada Februari 2022, kumpulan telah brainstorming untuk kenal pasti masalah yang boleh diselesaikan. Kita guna proses undian untuk dapatkan masalah yang paling utama dan dari situ kita sepakat untuk memilih tajuk penggunaan perkhidmatan fasiliti yang rendah kerana mempertimbangkan impak yang tinggi kepada penjanaan pendapatan dan imej fakulti. Pada waktu itu, kementerian sangat menggesa universiti untuk menjana pendapatan sendiri. Dalam erti kata lain, universiti tidak boleh terlalu mengharap kepada suntikan pembiayaan daripada kerajaan. Untuk menyahut saranan kerajaan, pihak pengurusan universiti melalui bendahari ada mengeluarkan sasaran penjanaan pendapatan untuk tahun 2022. Banyak cara untuk jana pendapatan ini, antaranya dengan menawarkan sewaan kepada fasiliti yang ada di fakulti. Jadi, dari situ, matlamat projek adalah memastikan visibility facility diketahui umum untuk manfaat bersama. Bila orang awam tahu kita ada fasiliti, baru mereka boleh buat keputusan untuk gunakan fasiliti yang ditawarkan. Bila dia gunakan fasiliti kita, baru kita dapat jana pendapatan. That's the idea. Jadi, kita boleh fahamkan masalah kita ini dengan lebih lanjut menggunakan teknik 5W 1H. What? Fasiliti di fakulti merangkumi bilik kuliah, auditorium, dewan kuliah dan peralatan makmal. Tapi apa masalahnya? Kita langsung tak dapat pendapatan dari sewaan ruang. Bila? Sejak kita pindah ke bangunan baru dan tiba-tiba PKP lah pula.
Tapi, kenapa pula? Apa kaitannya? Ada. Macam kita ni tak ada platform untuk orang awam. Sistem yang ada pun cuma staf dalaman sahaja yang boleh akses. Lepas tu, tak ada maklumat lengkap berkenaan fasiliti. Macam mana nak jana? Siapa yang terlibat? Semua prospek, termasuk orang awam dan badan swasta. Bagaimana? Kan bagus kalau kita ada platform yang menarik, mesra pengguna, informatif dan yang penting mesti sampai kepada prospek. Kalau kita tengok situasi 2021, kita dapat jana hanya RM6,993 saja. Tak sampai target pun. Malah lebih rendah dari pendapatan tahun sebelumnya. Waktu tu dapat RM10,000 lebih kot. Tapi semuanya dari sewaan peralatan. Katakanlah kalau orang luar nak sewa, dia kena buat temu janji sendiri. Kena datang sendiri. Tengok fasiliti kita sendiri. Banyak betul prosedurnya. Renyah jugalah dan guna tenaga lebih kos. Proses ini kita anggarkan pompang-pompang dalam 60 minit jugalah untuk selesaikan urusan melihat fasiliti sahaja. Belum masuk untuk urusan tempahan. Kan kebaik kalau kita ada satu platform khas untuk melihat fasiliti secara virtual. Lepas tu terus buat tempahan. Kalau kita guna kepakaran luar, kita kena laburkan lebih kurang RM11,000 Malaysia untuk bangunkan platform. Banyak tu, mana nak dapat? Nak tak nak, kita kena usaha untuk bangunkan sendiri platform kita. Menderai UTM telah menetapkan penjanaan pendapatan fakulti sebanyak RM81,000 setahun. Selari dengan itu, mantan dekan berhasrat supaya RM10,000 dapat dijana dari sewaan fasiliti setahun. Kalau RM10,000 setahun bersamaan dengan RM833 sebulan. Ini adalah penetapan sasaran yang perlu kita capai. Semua ini telah didokumenkan dalam minit mesyuarat dan perkeliling rasmi. Nak selesaikan masalah, kenalah cari punca masalah dulu kan. Kita gunakan QC tool yang paling digemari, tulang ikan Ishikawa. Daripada 9 punca, ada 6 punca yang diterima, termasuklah staf kurang pendedahan berkaitan fasiliti sewaan. Pelanggan tiada sumber rujukan terkini, tiada SOP sewaan fasiliti, kaedah promosi sewaan tiada sistem tempahan atas talian dan tiada platform penyampaian maklumat. Bila dah kenal pasti punca, barulah kita boleh usulkan cadangan penyelesaian. Selepas perbincangan, antara cadangan penyelesaian yang diterima termasuklah membuat hebahan email kepada staf FKP, menyediakan senarai lengkap dengan status terkini peralatan, menyediakan maklumat PIC untuk pertanyaan dan tempahan, menyediakan tata cara sewaan fasiliti yang lengkap dan carta alir atas talian, jalankan promosi di media sosial, dan bangunkan platform yang mengandungi fasiliti secara VR dan dipautkan ke laman web rasmi FKP. Semua cadangan ini telah mendapat kelulusan dan tindakan telah diambil secara strategik dan sistematik. Selepas dapat kelulusan, baru kita lebih yakin untuk bangunkan platform. Mula-mula, kita kumpul maklumat dari segi sistem yang boleh digunakan seperti yang ditawarkan oleh Kula dan Weebly. Waktu yang sama, kita buat penandaarasan dengan institusi lain untuk ambil kira nilai tambah yang boleh digunakan dalam platform kita. Kemudian, kumpulan mula buat perbincangan yang lebih terperinci dari segi kandungan platform dan reka bentuk antarmuka dengan pengguna. Dalam perbincangan itu, kami putuskan untuk fokus kepada pandangan 360 darjah untuk fasiliti di fakulti termasuk dewan kuliah, auditorium dan makmal. Dengan menggunakan kamera GoPro 360 View yang memang sedia ada, kami telah mengambil gambar bagi kesemua lokasi pilihan yang ditetapkan. Dari situ, kita gunakan platform Kula untuk generate image yang boleh berpusing bagi menimbulkan feel dan unsur realistik dalam gambar tersebut. Selepas itu, kita generate kod dan embed pada laman web rasmi FKP. Setelah platform siap, kita jalankan proses uji cuba dan penilaian telah dilakukan. Semua komen diambil kira dan ditambah baik kepada platform tersebut. Bila dah puas hati, barulah kita lancarkan platform secara hebahan umum. Dari semasa ke semasa, proses penyelenggaraan dilakukan bagi menutup sebarang kekurangan yang tidak disedari sewaktu pelancaran.
Bagi tujuan pemantauan, statistik pelawat secara mingguan telah direkodkan. Selain dari itu, kaji selidik telah dijalankan sebanyak 2 kali bagi menguji keberkesanan projek terhadap kesedaran keberadaan fasiliti di FKP. Untuk penyeragaman, hebahan rasmi di peringkat fakulti telah dibuat. Prosedur sewaan fasiliti juga telah dihebahkan. Selain dari itu, kami turut menyediakan manual pembangunan platform sebagai rujukan mana-mana pihak yang berminat. Kami turut memohon geran penyelidikan bagi menambah baik sistem yang sedia ada. Latihan kepada staf fakulti berkenaan penggunaan platform turut diberikan secara menyeluruh. Kami juga ada rangka plan kontingensi sekiranya berlaku situasi di luar jangka seperti pandemik dan masalah server. Selepas pelaksanaan, tentulah kita buat semakan. Didapati dengan adanya platform ini dalam tempoh 3 bulan, kita telah menjana sebanyak RM6,434 iaitu RM2,145 sebulan secara purata. Ini telah melebihi sasaran ditetapkan dengan kenaikan sehingga 268%. Sasaran tercapai. Kami berbangga dengan pencapaian ini. Antara faktor kejayaan kami adalah platform yang mantap, kerjasama, promosi menyeluruh serta konsep tunai. Ada 4 cabaran utama dalam melaksanakan projek ini. Punca telah dikenal pasti, masalah telah pun diatasi. Ada 4 faedah ketara dari projek ini, iaitu peningkatan penjanaan kewangan fakulti, pemerkasan pengalaman pengguna, penjimatan masa pelanggan dan penjimatan kos pembangunan platform. Selain itu, faedah tidak ketara merangkumi promosi fakulti yang dapat meningkatkan enrolment. Ahli-ahli kumpulan pun dah berkemahiran dan berkeyakinan luar biasa. Dan yang terakhir, mendekatkan masyarakat dengan universiti. Syukur Alhamdulillah, projek siap dan kesimpulan yang boleh kami buat adalah platform virtual 360 bagi fasiliti FKP telah dibangunkan. Akses pengguna dengan pengalaman pengguna semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Di paparan video pengenalan Kumpulan Transformasi mewakili Universiti Teknologi Malaysia, visi, misi, objektif organisasi serta balance scorecard sebagai asas sasaran tahunan organisasi. Melalui kaedah brainstorming, kumpulan telah mengenal pasti 9 masalah untuk dianalisa menggunakan kaedah SMART bagi mendapatkan kombinasi terbaik. Hasilnya, 3 masalah perlu diberi perhatian untuk diselesaikan. Pertama, kemudahan tempat letak kenderaan untuk staf tidak terjamin selamat. Kedua, proses pelupusan rekod tidak selaras. Dan yang ketiga, pengurusan pengambilan pelajar space UTM kurang efisien. 3 masalah utama dianalisa menggunakan kaedah 5W1H. Dari 3 masalah tersebut, borang soal selidik telah diedarkan kepada staf space UTM bagi membantu kami menguatkan lagi projek yang akan dijalankan dan sebagai sandaran kepada tim metrik. Didapati masalah nombor 3 mempunyai markah paling tinggi iaitu 130 markah. Dengan itu, kumpulan sepakat memutuskan tajuk projek kami adalah pengurusan pengambilan pelajar space UTM kurang efisien. Kumpulan telah mendapatkan surat kelulusan dan projek telah dipersembahkan kepada pihak pengurusan. 5 objektif projek dikenal pasti. Pertama, mengurangkan punca-punca masalah timbul. Kedua, mengurangkan tempoh masa. Ketiga, mengintegrasi dan menyelaraskan urusan pengambilan pelajar baharu bagi semua produk. Keempat, mengurangkan kos operasi. Dan kelima, menambah kecekapan proses kerja. Kumpulan memilih projek berdasarkan faktor Plan Strategik Space 2018-2022, nilai teras UTM dan Space, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, lonjakan 3 melalui pembelajaran sepanjang hayat dan wawasan 2020 melalui program transformasi ekonomi
dalam bidang ekonomi utama negara NKEA Pendidikan yang memerlukan 5 perarian khusus, antaranya kaedah baharu dalam cara bekerja, hubung kait projek kumpulan dengan misi jabatan merangkumi balance scorecard, bidang tugas, masalah dan peluang penambahbaikan. Definisi masalah diperincikan melalui kaedah 5W1H. What? Proses pengurusan pengambilan pelajar Space UTM kurang efisien. When? Sepanjang tahun. Who? Staf bahagian pengambilan pelajar. Where? Bahagian pengambilan pelajar. Why? Surat tawaran lewat dikeluarkan. Dan how? Produk Space UTM semakin bertambah dan memerlukan penyelarasan proses pengambilan pelajar baharu. Sekiranya projek ini tidak dipilih, ia bakal memberi 7 implikasi kepada Space UTM. Tetapi sekiranya projek ini dipilih, implikasinya terhadap Space UTM sangat positif dan ia juga bakal berjaya mempengaruhi pihak berkepentingan secara langsung dan tidak langsung. Pengurusan pengambilan pelajar digambarkan melalui 3 aliran proses melibatkan 29 langkah. Statistik menunjukkan pertambahan produk dari setiap tahun, iaitu dari 2015 sehingga 2018. Kumpulan mensasarkan proses pengambilan pelajar tidak melebihi 7 hari. Asas penetapan projek adalah objektif kualiti, nilai teras, sokongan pihak pengurusan serta balance scorecard ditetapkan, itu real-time dashboard untuk semua program dan tempoh proses permohonan dalam masa 7 hari bekerja. Kumpulan mensasarkan pengurangan proses kerja semasa projek daripada 29 ke 10 langkah kerja dan penjimatan masa semasa projek dari 104 ke 7 hari menjelang 2021. 3 IPT menjadi penanda aras dalam pembangunan sistem pengurusan pengambilan pelajar, iaitu UTM, UMCSET dan OUM. Melalui kaedah brainstorming, 5 faktor perlu diberi keutamaan seperti dirajah Ishikawa 1. Punca-punca telah dikenal pasti melalui faktor manusia, kaedah persekitaran, bahan dan mesin. Verifikasi punca-punca masalah telah dianalisa dan 3 faktor utama dikenal pasti, iaitu faktor kaedah, persekitaran dan bahan seperti dirajah Ishikawa 2. 6 punca utama telah dianalisa menjadi 4 punca-punca paling mungkin seperti dirajah Ishikawa 3. Kaji selidik punca-punca paling mungkin dilakukan kepada responden yang dikenal pasti. Gambar rajah Pareto sebelum uji cuba menunjukkan sasaran penurunan punca kekerapan sebanyak 79% kerana punca kedua dan keempat dijangka boleh diselesaikan sepenuhnya dengan operasi sistem secara online, manakala punca pertama dan ketiga boleh diatasi dengan penambahbaikan dan meringkaskan urusan pengambilan supaya lebih efisien. Melalui kaedah gambar rajah pokok, kumpulan telah menyenaraikan 2 cadangan kaedah penyelesaian untuk setiap 4 punca-punca utama yang dikenal pasti. Kaedah penyelesaian inovatif dan kreatif telah digunakan bagi menganalisa cadangan primer. Hasil keputusan mutamat analisa tersebut telah dijustifikasikan dengan menggunakan teknik Scamper. Rumusan cadangan pasukan dan maklum balas persona bagi mengatasi pengurusan pengambilan pelajar Space UTM kurang efisien, kumpulan bersetuju penyelesaian terakhir adalah sistem pengambilan baharu secara atas talian dengan penetapan 3 sasaran. Pertama, mengurangkan proses pengurusan pengambilan pelajar. Kedua, mengurangkan masa memproses dokumen. Dan ketiga, mewujudkan permohonan berkonsepkan real-time dan hub. Permohonan cadangan penyelesaian telah diluluskan oleh pihak pengurusan. Kumpulan bersepakat sistem pengambilan baharu secara atas talian dinamakan sebagai Sistem Ambilan Mahasiswa atau singkatannya SAM. SAM ini akan dibangunkan secara dalaman dengan anggaran kos sebanyak ringgit Malaysia 20,000. Latar belakang pembangunan SAM diperincikan melalui kaedah 5W1H. What? Sistem ambilan mahasiswa dibangunkan secara online. When? Bermula apabila pengambilan pelajar sesi 2019-2020. Who? Fasilitator bersama ahli kumpulan transformasi dan staf bahagian teknologi maklumat dan komunikasi. Where? Bahagian pengambilan pelajar. Why? Untuk mengatasi masalah urusan pengambilan pelajar Space UTM yang kurang efisien. How? Mengenal pasti keperluan pengguna, pemilihan metodologi dan pembangunan sistem. Carta Perbatuan Pembangunan SAM dari 2018 hingga 2019 dan 6 langkah-langkah pembangunan sistem daripada analisis sistem hingga penilaian dan penyelenggaraan. Seterusnya, hasil projek ditunjukkan melalui faedah ketara. Faedah ketara 1. Kos operasi terlibat bagi 2017 hingga 2021 RM262,584 dan 69 sen dapat dijimatkan. Faedah ketara 2. Sistem dibangunkan secara dalaman dengan penjimatan kos sebanyak RM204,800
Secara keseluruhannya, kumpulan telah membuat penjimatan sebanyak RM242,584 dan 69 sen dengan pembangunan SAM secara dalaman berbanding RM62,584 dan 69 sen sekiranya penggunaan khidmat perunding luar. Faedah ketara 3, proses kerja sebelum dan selepas pembangunan sistem berjaya diringkaskan dari 29 kepada 10 langkah. Faedah ketara 4, pengurangan masa selepas penambahbaikan proses kerja. Pertama, proses penerimaan permohonan atas talian dari 80 hari kepada 1 hari. Kedua, proses pemilihan dari 10 hari kepada 1 hari. Dan ketiga, proses penawaran dari 14 hari kepada 1 hari. Sejajar dengan pengurangan proses kerja, tempoh pemprosesan permohonan turut berjaya dikurangkan dari 104 hari kepada 3 hari secara real time dan 97%. Yes, sasaran projek tercapai. Faedah ketara 5, peningkatan kepuasan pelanggan dari penggunaan SAM dapat dilihat menerusi kaji selidik telah dilakukan kepada calon ketika hari pendaftaran terbuka mula dijalankan pada tahun 2021. Seterusnya, visual menunjukkan faedah tidak ketara merangkumi impak jangka pendek dan pada jangka masa panjang kepada pusat tanggungjawab pelanggan, UTM dan alam sekitar. Terdapat dua keunikan projek iaitu proses dokumen secara real time dan penggunaan SAM dikembangkan kepada program profesional. Testimoni daripada staf, panel pemilih dan pemohon didapatkan sebagai pemantauan selepas projek. Bagi memastikan keberkesanan penggunaan SAM, kaji selidik diedarkan kepada pelajar baru untuk 5 sesi ambilan. Beberapa siri bengkel juga dilaksanakan bagi tujuan pemantauan keberkesanan sistem selepas SAM dibangunkan. Dengan kejayaan projek ini, penyeragaman penggunaan SAM dilaksanakan kepada semua program akademik secara berperingkat mengikut fasa yang telah dirancang. Antara usaha penambahbaikan berterusan, pelan tindakan penambahbaikan SAM dilakukan secara perbincangan berkala dan Space UTM berusaha mendapatkan perlindungan harta intelek MyIPO. Terdapat 6 masalah yang dihadapi oleh ahli kumpulan semasa projek dijalankan. Seterusnya, kaji selidik kemajuan ahli dijalankan menggunakan kaedah Google Form, ditunjukkan pada carta radar dan dipaparkan tahap kemahiran dan pembelajaran diperolehi. Antara impak positif keberkesanan SAM adalah penjimatan kos, peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan kecekapan operasi kerja. Berikut turut dipaparkan pengiktirafan dan penghargaan oleh pihak pengurusan kepada kumpulan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Staf 2021. Sekian, terima kasih.